Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam 2 Ogos 2020 merupakan hari ke-52 pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,095 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,765 anggota telah membuat 59,266 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,755 pasaraya, 5,302 restoran, 1,415 penjaja serta 2,373 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 4,123 tempat ibadah serta 1,619 tempat riadah. PDRM telah mengeluarkan kompaun kepada 209 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam seramai 13, premis beroperasi lebih masa 31 dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial sebanyak 50 kes, manakala aktiviti-aktiviti lain yang melanggar SOP sebanyak 115 kes. Task Force akan mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Dan kerajaan sangat berterima kasih dan sangat berharap supaya rakyat terus menjadi mata dan telinga bagi pihak berkuasa untuk melaporkan apa-apa tindakan yang melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi menyekat kemasukan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 26 Julai 2020, seramai 2,625 parti, 602 tekong dan 155 penyelundup telah ditahan menerusi operasi benteng. Dan juga ditahan adalah 102 bot serta kapal serta 272 kenderaan. Semalam PDRM telah membuat 61 sekatan jalan raya, Ops Benteng dan memeriksa 35,097 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 2 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. ATM khususnya, pasukan Batalion Pertama, Regimen Ranger Diraja telah berjaya melakukan 2 siri tangkapan yang melibatkan 6 parti bersama 1 tekong darat rakyat Malaysia dan 2 tekong laut warga negara Indonesia. Kerajaan, seperti yang saya tegaskan, akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang memasuki sempadan negara secara haram, termasuklah tidak akan berkompromi dengan mereka yang bersekongkol dengan penyeludupan manusia ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,475 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 9 operasi sanitasi meliputi 9 zon
termasuk 2 zon kuning di 3 buah negeri termasuk Sabah 6 operasi, Sarawak 2 operasi dan Selangor 1 operasi. Op sanitasi ini melibatkan 14 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 121 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT dan agensi-agensi lain. Turut menyertai op sanitasi awam ini 1 jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai sehingga 2 Ogos 2020, seramai 4,768 warga negara kita dan juga individu lain warga negara telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa dan kesemuanya telah ditempatkan di 19 hotel dan 5 institut latihan awam ataupun ILA di Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Sarawak dan Kelantan. Mereka telah pulang dari 26 negara. Yang detailnya saya tak sebut satu persatulah. Semalam terdapat laporan mengenai pelajar yang pulang dari Yaman yang tidak berkemampuan untuk membayar kos kuarantin. Sebenarnya kita telah pun memutuskan untuk pelajar ada 3 kategori. Kategori pertama, pelajar yang berkemampuan. Daripada anak keluarga yang berkemampuan, mereka boleh bayar sendiri. Kategori pelajar kedua adalah pelajar yang ditaja, mendapat pinjaman, mendapat beasiswa dan sebagainya, dan mereka ini perlu dibayar oleh penaja-penaja. Kategori ketiga ialah pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, B40. Kita telah pun memutuskan bahawa pelajar daripada keluarga B40 ini boleh dikecualikan daripada membayar kos kuarantin dengan syarat mereka membuat rayuan sewaktu memasuki pusat kuarantin tersebut. Jadi kena buat rayuan lah. Kena buat rayuan kepada petugas NADMA dan sebagainya di pusat kuarantin. Jadi mereka akan akan dilihatlah sama ada betul atau tidak, dan yang tidak berkemampuan akan dikecualikan. Cuma saya difahamkan semalam mungkin mereka terpaksa menunggu kerana ada tempat yang memohon di hotel, memohon deposit misalnya. Jadi mesyuarat khas pada hari ini telah memutuskan mana yang membayar deposit hotel boleh terus masuk ke hotel, mana yang tiada kemampuan untuk membayar deposit hotel akan dihantar ke institut latihan awam ataupun ILA. Mereka tak perlulah menunggu berlega-lega di lobi hotel dan sebagainya untuk rayuan tersebut. Terus dihantar ke ILA untuk ditempatkan. Jadi kita akan terus hantar. Dan untuk mempermudahkan supaya tak timbul isu, kita telah bersetuju tadi berbincang dengan di dalam mesyuarat, kita minta supaya Kementerian Luar sebelum mereka pulang ke tanah air, mereka mendaftar dengan Kementerian Luar, mengisi borang tentang butir-butir peribadi. Misalnya dari segi pendapatan keluarga. Kalau didapati merupakan kumpulan daripada B40, maka Kementerian Luar akan menghantar senarai tersebut kepada NADMA. Jadi bila sampai saja ke Malaysia untuk dihantar ke pusat kuarantin, jadi NADMA sudah ada dah nama-nama tersebut. Jadi tidak timbul lagi isu menunggu begitu lama dan sebagainya untuk selesai masalah mereka. Jadi rayuan-rayuan dibuat sewaktu mereka berada di dalam pusat kuarantin. After all, mereka berada di pusat kuarantin selama 14 hari. Jadi mempunyai masa. Tetapi
senarai nama tu dah ada pada NADMA dan boleh terus hantar mereka ke pusat kuarantin, sama ada pusat kuarantin ataupun hotel. Mana-mana yang bersetuju untuk membuat bayaran deposit RM500 dan membayar seterusnya kos, mereka terus dihantar ke hotel dan lain dihantar ke ILA. Jadi kita harap isu yang berkaitan dengan kuarantin ini seperti yang dilaporkan semalam, diviralkan di dalam semua media sosial, akan kita selesaikan. Dan seperti biasa, ramai lagi yang berada di rumah kerana kuarantin wajib di rumah awal lagi masih lagi ada berbaki lagi. Jadi saya harap mereka ini buatlah pemeriksaan kali kedua, dan yang ada di rumah pun mesti mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Semalam PDRM telah melakukan 2,160 pemeriksaan ataupun spot check, dan jumlah kumulatif yang telah diambil tindakan kerana gagal memasuki SOP home quarantine adalah seramai 51 individu. Mengenai pelitup muka ataupun face mask, bermula 1 Ogos, pemakaian face mask ataupun pelitup muka adalah diwajibkan. Yang pertama, saya nak kita jelas. Yang pertama, di dalam pengangkutan awam. Clear? Pengangkutan awam. Seperti bas ekspres, LRT, kereta api, bas lompat-lompat, semua kenderaan awam. Taksi, e-hailing, ini kenderaan awam. Ya. Dan yang kedua, tempat awam. Tempat awam telah pun dikeluarkan tempat-tempat tersebut di dalam website MKN. Pasar awam. Ini saya sebutkan tempat awam yang sesak. Seperti pasar awam, pasar tani, ini semua ada ni dalam MKN ni. Pasar malam dan juga pasar raya. Tempat-tempat tumpuan, pelancongan serta panggung wayang yang juga telah ditetapkan sebagai tempat awam yang sesak. Okey, semalam tular dalam media sosial, mereka yang berada di dalam kenderaan persendirian pun dikenakan tindakan. Itu tidak betul. Saya sebutkan kenderaan awam. Very clear, saya rasa jelas. Kenderaan persendirian bukan kenderaan awam. Kalau kita bawa kereta dengan family kita, tak payahlah pakai mask dalam kereta. Kerana itu merupakan kenderaan awam, kenderaan persendirian. Kalau kita dengan kawan tempat kerja, pergi office, kita tahu siapa. Kalau ada kes yang berkaitan dengan COVID positif, kita tahu kerana dia merupakan kawan kita yang bersama kita setiap hari menumpang untuk di dalam satu kenderaan. Jadi kenderaan persendirian. Kalau dengan family, of course, tidak perlulah diambil tindakan. Saya begitu juga dengan tempat awam yang bersesak. Kalau kita sebut tempat awam sahaja, padang bola merupakan tempat awam. Kalau ada penjarakan sosial yang begitu jauh, begitu luas padang tersebut, tidak perlu memakai mask. Sebab itu kita kata tempat awam yang bersesak. Kerana dia ada dua mengikut Kementerian Kesihatan yang boleh mengurangkan jangkitan 60%. Pengurangan jangkitan, iaitu dengan memakai pelitup muka, dan yang kedua mengadakan penjarakan sosial 1 meter, 2. Jadi kalau tempat itu kawasan yang luas, jadi tidak diwajibkan. Tetapi seperti yang saya sebutkan daripada mula lagi tentang pelitup muka ini, adalah pelitup muka digalakkan berada di mana-mana. Menurut Kementerian Kesihatan, memakai pelitup muka dan juga penjarakan sosial dilakukan serentak, dia boleh menghalang 100% keberangkalian jangkitan. Jadi yang terbaik pakai dua-dua. Kalau di tempat sesak, wajib, kerana ianya boleh menyebabkan jangkitan. Tapi kalau dah kawasan yang luas, tepi pantai, dia seorang je duduk tepi pantai tu,
Kalau ikutkan peraturan, wajib dipakai sebab tempat awam. Kalau kita kata tempat awam sahaja. Tetapi sebab itu disebutkan tempat awam yang bersesak. Kalau disorang, takkan nak kena saman. Kerana disorang. Itu kalau tempat awam memang kena. Tetapi kalau kita bersesak, tentu saja tidak kenalah. Kerana tidak ada kesesakan. Jadi, semalam, ada satu lagi. Kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Di dalam website MKN, jelas tidak perlu memakai topeng muka. Kanak-kanak ni 2 tahun. Kalau pakai topeng muka, saya takut dia lemas pula. Kalau mana yang tertidur ke, terlemas. Jadi membahayakan. Sebab itu MKN dan Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan peraturan bahawa yang 2 tahun ke bawah tak perlu pakai mask. Tetapi untuk menjaga keselamatan anak kita adalah lebih baik tidak dibawa anak-anak kecil di kawasan-kawasan awam kerana takut kepada jangkitan. Oleh kerana dia tak pakai mask, kita berada bersesak-sesak di tempat awam mungkin membahayakan. Jadi kita menggalakkan yang pertama, digalakkan memakai mask di mana-mana saja. Tetapi bukan wajib, dah ditetapkan di tempat yang wajib. Dan yang kedua, tidak digalakkan daripada awal lagi. Saya kata tidak menggalakkan membawa anak-anak kecil yang berumur 12 tahun ke bawah. Of course, 2 tahun. Terlalu kecil untuk dibawa ke tempat awam. Jadi, tidak perlu dibawa. Cuba saya nak dibangkitkan semalam. Ada yang disaman kerana berada di dalam kenderaan persendirian. Saya dah berbincang dengan pihak polis, dengan pihak Kementerian Kesihatan. Pihak polis akan membatalkan saman-saman tersebut. Kalau mereka dah pun membayar kepada Kementerian Kesihatan, mereka boleh menuntut semula bayaran tersebut daripada Kementerian Kesihatan. Ya. Jadi saya harap perkara-perkara ini tidak timbul dan saya yakin kepada pihak polis dari segi menggunakan budi bicara, termasuk tempat awam dan sebagainya. Semalam ada viral, konon-kononnya penunggang motosikal tu tak pakai mask kena saman. Saya dimaklumkan perkara itu tidak betul kerana penunggang motosikal itu tidak berada di laluan motosikal. Jadi dia kena saman kerana tidak di dalam lorong laluan motosikal. Bukan kerana kes tak pakai mask. Mengenai apps MySejahtera. Banyak apps ni digunakan. Saya semalam pergi ke satu pusat membeli belah. Saya menggunakan apps MySejahtera. Tetapi di situ tidak ada apps MySejahtera, tetapi apps lain. Dan saya tak boleh. Saya terpaksa tulis tangan. Jadi, mesyuarat khas pada pagi ini membuat keputusan bahawa setiap outlet, premis perniagaan dan sebagainya mesti menggunakan apps MySejahtera. Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan juga untuk additional tambahan ada apps-apps lain. Sebagai contoh, di Selangor dia ada selangkah. Okey, dia ada selangkah, tetapi apps MySejahtera wajib ada. And then yang lain-lain. Dan kita akan masukkan di bawah, di dalam, kita akan, Peguam Negara akan mewartakan untuk mewajibkan penggunaan MySejahtera ini. Pengecualian hanya dibenarkan di kawasan-kawasan luar bandar, bandar-bandar kecil yang tidak mempunyai internet dan mereka masih boleh menggunakan secara manual. Mengenai Perintah Kawalan Pergerakan di Kedah, mengambil kira 11 kes baru yang berpunca daripada kluster Siwa Gangga di Kedah yang melibatkan 4 mukim. Kerajaan Negeri Kedah telah memohon untuk melaksanakan PKPD secara pentadbiran di beberapa tempat, iaitu yang pertamanya radius 1 kilometer daripada restoran Nasi Kandar Saleh, Pekan Napoh, Mukin Hosba, Kubang Pasu. Yang kedua, Kampung Pida 1, Megat Dewa, Mukim Ah, Kubang Pasu.
Yang ketiga, Kampung Bendang Dalam, Bukit Binjal, Kubang Pasu. Dan yang keempat, Kampung Ulu, Padang Sanai, Padang Terak. Mesyuarat pagi ini telah meluluskan permohonan Kerajaan Negeri Kedah untuk melaksanakan PKP secara pentadbiran di kawasan tersebut mulai daripada 3 Ogos hingga 30 Ogos. Pelaksanaan PKP secara pentadbiran akan mengguna pakai SOP sedia ada dengan tambahan sekatan jalan raya di setiap laluan keluar masuk dan penutupan beberapa jalan utama di sekitar. Senarai seramai 7,000 penduduk di kawasan tersebut akan disaring secara swab test. Ya, kita akan saring dia. Dia nak keluar masuk pun akan ada saringan dan sebagainya. Saringan dulu, kemudian dia boleh keluar masuk. Kawasan masjid dan rumah ibadat di dalam kawasan tersebut turut ditutup bagi aktiviti keagamaan termasuk solat Jumaat. Solat dibenarkan seramai 3 orang untuk melaksanakan solat jemaah di masjid tersebut. Sekolah-sekolah, tadika juga ditutup. Ya, itulah setakat ini. Penduduk masih lagi keluar masuk, tetapi orang luar tidak dibenarkan masuk. Penduduk dibenarkan yang bekerja di luar boleh keluar dan masuk dan akan disaring setiap kali mereka keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menyangka, penduduk di Kedah pun tidak menyangka, penduduk di Kubang Pasu dan Padang Terak juga tidak menyangka bahawa mereka akan disekat perjalanan mereka seperti yang pernah mereka alami dulu. Seperti saya katakan bahawa kebebasan kita mungkin boleh, kebebasan bergerak kita mungkin boleh disekat jika kesnya meningkat seperti yang berlaku di Kedah ini. Perkara yang sama mungkin boleh berlaku di tempat lain kalau kes-kes meningkat dengan mendadak dan sebagainya. Sebab itulah saya katakan bahawa kitalah yang sepatutnya memastikan bahawa pergerakan kita tidak lagi disekat. Kebebasan kita berterusan. Jadi untuk mendapatkan kebebasan berterusan tanpa berbalik kepada keadaan asal dulu, keadaan PKP dulu yang pergerakan kita disekat, ialah tanggungjawab kita semua. Kita patuh kepada setiap SOP, kita patuh setiap larangan, insya-Allah perkara yang berlaku di Kubang Pasu dan Padang Terak ini tidak akan berlaku di tempat lain. Yang penting patuh kepada setiap SOP dan amalkan kawalan kendiri bagi memastikan kawasan kita selamat, termasuk diri kita selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.